Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan merasai hati dalam hati kita hanyalah seorang hamba. Manusia ini lemah dan kita ini lemah. Jangan merasa diri kita bahawa kita itu sekuat kemampuan untuk melalui sebarang jenis dugaan dan sebagainya. Biar kaya, biar miskin, biar berilmu, biar segala-galanya, tapi dalam keadaan diuji oleh Allah, lemahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memahami bahawa yang mendatangkan mudarat itu pun Allah, yang mengambil mudarat, membuang mudarat pun Allah dengan ikhtiar kita. Muslimin yang dirahmati Allah, sabar dan syukur moga-moga kita beroleh dengan kesyukuran dan kesabaran itu menetapkan nama kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam sebelum ini kita lebih kepada kemewahan, lebih kepada kesenangan, lebih kepada kelapangan, tapi setelah datangnya COVID-19 yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita rasa sempit dan sebagainya. Sebenarnya Allah hantar itu bagi orang yang beriman, dia rasa itu hikmah. Bagi orang yang tidak beriman, dia rasa COVID-19 ini adalah bala. Bala sungguhlah. Dah kita sendiri dalam keadaan keangkuhan, dah dalam keadaan kita rasa kita dah mewah, rasa kita dah takbur, kita dah tak bergantung dengan Allah, maka layaklah diturunkan bala. Tapi bagi orang yang beriman, senang, susah, itu adalah dari Allah. Okey, sejauh mana kita telah di PKP kan, daripada bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, dah berapa lama dah? Sudahkah kita meningkat iman kita dalam keadaan PKP ini? Berapa banyak Quran dah kita baca? Berapa kali dah kita berpuasa sunat? Sudahkah kita menunaikan salat sunat? Sudahkah kita berzikir dan berselawat ke atas Nabi SAW dalam masa PKP? Muslimin yang dirahmati Allah, Allah suruh kita rehat sat, tak usah berkait dengan dunia sat, duduk di rumah. Bila duduk di rumah, apa perlu kita buat? Berzikir, baca Quran, menuntut ilmu dan sebagainya. Maka itulah sebabnya hikmah yang sedang berlaku ini. Kalau kita faham, fahamlah kita. Kalau kita tak faham, kita rasa benda ni sempit, susah dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik dalam perbincangan kitab kita Baharul Mazi. Masalah 265. Dengki orang yang alim. Okey, nah, kita masuk malam ni. Macam mana kita dengki kepada orang yang ada ilmu.
Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi atau Sunan Tirmizi, hadis, kitab hadis. Syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu namanya kitab Bahrul Mazi yang ada di hadapan kita. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin, yantafa'u bihi ila darih. Baik, masalah dengkikan orang alim yang mengenalkan ilmunya, maka iaitu tidak mengapa. Tuan-tuan nak dengki kat saya, I don't care. Tak ada apa kan, nak dengki dengan saya, dengki buat apa? Kerana sabda Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan keduanya laki-laki yang dikurniakan Allah akan dia tahu Quran. Allah kurnia kat dia ilmu Al-Quran, dia pandai baca Quran, dibacanya surah atau berhafaz, muqri atau hafiz. Muqri ni orang boleh baca, maksudnya dia ni qori lah, muqri. Ataupun dia hafiz, dia sendiri hafal Quran. Maka ia amalkan dengan Quran sepanjang-panjang malam. Tiap-tiap malam dia baca. Tuan-tuan tak rasa dengki ke orang macam tu? Pukul 3 baru balik rumah pergi mengaji. Tuan-tuan tak rasa dengki ke? Dok apa? Patutnya hak tu ya tuan-tuan kena rasa dengki. Berdengki dengan mereka. Mereka boleh banyak dah pahala akhirat. Yang kita duk dengki yang boleh pahala dunia. Contohnya macam kita hari ni. Kita duduk sini sedang menuntut ilmu. Dalam majlis ilmu, dalam rahmat Allah, dalam dinaungi oleh para malaikat, berpuluh ribu malaikat sedang menaungi tuan-tuan. Apa dah yang malaikat kata? Ya Allah, rahmati mereka, ya Allah. Ya Allah, sampai bila? Sampai saya habis mengajak. Okey. Hak di luar tu, hak duk dengar tu. Dengar tak? Tak nak ini dengar lepas. Dengar tak? Tak rasa dengki ke hak yang duk ada ni? Dengan aircon macam cukup. Rumah kan ada aircon. Tak dengki ke? Patutnya boleh dengki dengan orang macam ni. Bila mereka berdengki, pakat main. Bila dah berdengki, pakat pergi mengaji. Okay, tengah malam, dia boleh pukul 3, aku nak pukul 4. Wah, ingat aku tak ada kerja. Nak tanya hak tu boleh lah. Ustaz nak ngaji kat Ustaz. Oh, kita tak ada kerja kita. Ke-12 duduk gitu dah tak. Nu nak talah cangah balik macam ni kurang tu. Tak nak ngaji. Tak apa, mai lah kalau boleh. Rupa-rupa depa ruyuk awal pada kita. Dah, patutnya tu tengok, bila tengok orang pandai, tengok orang faham, daripada lok pendek dah mula pakai lok panjang, bila dah pakai tudung, pakai niqab pula kan. Dia tengok dia upgrade. Patutnya kita dengki atas sebab perubahannya, bukan dengki atas nak ni lah lantak pilah niat dia kan. Dia niat kerana kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa perempuan kena pakai niqab? Ada dua sebab. Yang pertama, terlalu segak. Kena pakai, tidak jadi fitnah. Yang kedua, kena huduh. Mau tengok demam, mau tengok dia demam, budak-budak kayau, dia kena pakai. Itu salah satu sebab dia kena pakai. Mungkin dia rasa dia segak kan, dan kita pun rasa dia segak lagi lah. Biar perempuan kita pun tak kata apa. Memang dia segak. Bila dia rasa takut jadi fitnah, maka dia pakai. Maka dia faham sebab apa dia kena pakai niqab. Begitu juga ada sebab musababnya, takut jadi fitnah. Ataupun dia sudah menjadi hak milik orang lain. Takut orang terberkenan, maka dia syarat dia kena pakai. Tapi bukan kata dia sebagai satu kewajipan untuk memakai niqab tersebut. Niqab pula kena ada pula. Niqab ke? Satu lagi apa dah? Burqa. Satu lagi nama dia apa dia ada lain. Hak yang burqa tu macam hak yang nampak jarin tu saja. Hak yang tutup nampak dahi bukan. Yang tu pedia tu. Hak yang tutup nampak tu niqab. Ada 3 jenis. Hak mana satu? Ninja tak termasuk. Okey, muslimin dirahmati Allah, bila kita tengok kawan tu berubah, patutnya dengki atas perbuatan dia. Dengki tu maksudnya kita pun nak buat juga supaya kita dapat macam mana dia. Macam mana kita berdengki atas hal-hal dunia supaya kita dapat dunia. Ni untuk dapat akhirat.
Bukan berdengki hanya nak kata kat dia, tapi dengki untuk berubah seperti dia, seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Di sini dibacanya surah-surah atau berhafaz, maka ia amalkan dengan Quran sepanjang malam. Dia baca Quran sepanjang hari, ana al-lail wa ana an-nahar, dan sepanjang siangnya, doa lepas baca Quran tu, iaitu dibacanya, diajarnya. Orang boleh baca Quran tadi, diamalkannya. Bila nak baca Quran ini, lepas tu dia tahu pula hukum hakam yang ada di situ, diamalkannya apa yang disuruhnya, yakni dalam Al-Quran tersebut, dan dijauhkannya apa yang ditegahnya. Apa yang kita baca, kita faham apa yang terkandung dalam isi, yang itulah orang yang betul-betul. Maka orang macam ni layak didengki atas dia. Apakala engkau lihat orang itu demikian, sudah berkatalah hatimu. Hati kita akan kata, tengok, kita nak kata pasal dia pergi mengaji itu pasal apa? Adakah kerana dia rajin pergi mengaji? Ataupun kita nak kata, alah, saja nak tunjuk buat baik lah tu. Hak tu banyak kita kata. Mengapa aku tidak sepertinya? Patutnya hati kita kata macam tu. Bukan, alah, nak tunjuk buat baik tu. Hak tu jahat. Iaitu hati jahat. Hati baik ialah dengki dalam keadaan aku nak sepertinya ataupun aku nak lebih daripada dia. Yang tu dengki yang diharuskan. Aku tahu juga akan Quran dan aku herti apa isinya. Aku nak jadi macam dia. Aku tahu juga akan Quran dan aku tahu isi Quran tadi. Aku boleh baca dan aku faham apa yang isi kandung Quran. Tuan-tuan, bila kita baca Quran, sekadar tahu hukum tajwid, cara baca tak jadi. Kita kena tahu isi Quran juga. Sebab ada ayat tegah, ada ayat suruh. Ada ayat yang menceritakan tentang hukum-hukum. Bila ada ayat yang menceritakan tentang hukum, kita kena tahu ni tegah ke suruh, tegah ke suruh. Maka kita amalkan. Itu baru orang yang betul-betul faham akan Al-Quran. Jangan hanya baca Quran untuk dikhatamkan sahaja. Jangan hanya baca Quran untuk dijadikan sebagai, untuk ditaranumkan atau dimusabaqahkan sebagai pertandingan. Tetapi hukum yang ada dalam Quran, iaitu hukum tegah, hukum suruh, kita tak mau buat pun. Maka itu pun bermasalah juga. Baik, terus. Maka kamu pun melawannya. Mengkhatamkan baca Quran itu siang dan malam kamu. Tuh. Dia boleh berapa? 5 hari sekali khatam. Ada hak seorang 3 kali, 3 hari khatam. Ada hak seorang semalam khatam. Duk lomba buat. Tapi dalam keadaan bukan hanya sekadar membaca, tapi mengamalkannya. Dan engkau takbirkan apa isinya. Apa dia takbir? Ambil ibrah daripada isi-isi Al-Quran. Apa suruhnya engkau amalkan, dan apa tegahnya engkau jauhkan. Dan kuat pula kamu ajar akan dia. Lepas kita faham, kita ajak pula orang lain tentang apa isi Quran tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebut di situ. Kita termasuk dah? Allahu a'lam. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak dan judi. Lepas tu bila kita faham isi Quran tadi, kita pergi habaq ke orang. Ni hukum dia haram, yang ni hukum dia kena buat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sejauh mana kita faham? Muslimin yang dirahmati Allah. Tiada penat padamu dan tiada jemu mengajarnya dan mengamalnya. Dan jika engkau tidak tahu dan tidak herti, maka belajarlah engkau kepada yang tahu. Pergi belajar. Tak mau nak offer dah, tak larat. Dulu boleh Dulu duk pergi kata macam tu, dia yung dah mai tu dia aja nak mengajak bagi 3-4 pagi tuan-tuan. Kalau tak mau, kalau boleh tak payah mai, pergi cari orang lain. tak dan. Dengan bersungguh-sungguh ajak. Kalau tak berti pergi mengaji, kena ada kesungguhan kita. Engkau gasak, berjaga dan mengurangkan tidur. Sebab apa? Nak pergi boleh Quran. Menerah ni, minggu depan nak baca kat Tok Guru. Ni menerah dah ni. Tahu menerah? Bukan mengerah.
Mengerah tu cerita lain, nak angkat tongkat Ali pun boleh. Menerah lah baca siang, malam, pagi, petang. Sebab apa? Sebab nak bagi lazimkan baca Quran tu je. Bagi satu muka surat, dia mengulang. Nasib baik dengan saya 3 malam. Dulu boleh kata tiap-tiap malam. 3 malam lah, esok nak kena pergi jumpa ustaz. Menerah lah, balik pejabat, baca dah. Allah yarham Abang Din dulu. Baca kerja dia baca Quran. Pasal apa? Takut salah depan saya. Takut salah, tak usah main mengaji ya. Memang mengaji untuk cari salah. Menerah itulah. Main-main salah juga. Tak usah duk kata, memang salah jugalah macam mana pun. Sebab apa? Dia ketak. Muslimin yang dirahmati Allah, itulah kelazatan menuntut ilmu. Prepare siap-siap. Sebab baca Quran ni tiap-tiap hari akan ada ujian. Jangan tunggu kata sebulan sekali ujian ataupun 1 tahun 2 kali ujian. Dah. Baca Quran, mau kalau nak baca tasmik kat guru, akan tiap-tiap hari ada ujian dengan guru. Muslimin yang dirahmati Allah. Tapi ya, saya nak sebut kat tuan-tuan, ada 2 ilmu yang bermula dengan ta yang segan orang nak mengaji. Tak tahulah pasal apa segan tu. Yang pertama, tauhid, ilmu tauhid, akidah. Pilah cari, kalau buka kitab akidah, kitab apa ke, boleh kira orang. Yang kedua, ilmu tajwid. Berapa ramai yang bila buka kelas ilmu tajwid di masjid lah, kita kata di masjid. Kalau di rumah-rumah mungkin private dan sebagainya. Tapi kalau buat di masjid, boleh tunggulah. Tambah pula tok guru tu jenis suruh baca. Baca. Minggu ni lah, minggu depan tak main dah. Tak boleh. Muslimin yang dirahmati Allah. Tak tahu pasal apa. Okay, nak berjaga malam, tak tidur kerana bersedia untuk membaca Quran. Disediamu surah memeliharakan rusuk badanmu. Ada pula di sisi kita Al-Quran. Duduk dengan kita tu Quran. Tuan-tuan tengok, saya nak tanya kat tuan-tuan lah. Sebelah tempat tidur tuan-tuan ada apa? Alah, tak payah habak lah tu. Ni nak tidur, ni cuba daklah, saya ada Quran. Okey, ada Quran, ada Iqra, ada apa pun muqaddam, ya boleh. Tapi pegang ubat mujarab untuk tidur ni benarnya Quran. Memang ulama kata dah, kalau kamu payah tidurmu pasal kita tak boleh tidur lewat, itu ada gangguan tu. Kalau orang yang tidur lewat ni ada gangguan, pegang Quran. Baru auzubillah buat tidur. Tapi kalau baca WhatsApp silap-silap sampai ke pagi pun tak tidur. Baca tengok ni, tambah-tambah pula politik lah pula. Dia jaga hak tu pula dah, duk tengok hak tu. Sampai bini duk keli ikut tepi ya. Dia pegang Quran, saatnya tidur. Ataupun di kiri kanan kita, di rusuk kita, disebut dalam kitab ada tasbih. Tu amalan ulama dulu. Ada Quran, ada Yasin. Cuma saya nak abang itu Quran tidak boleh buat lapik. Ada orang takut kan. Ingat kata taman nilam tengah duk mengamuk. Lansiak. Tu lansiak. Ni lansiak dia kata, tengah mengamuk. Punya penakut, dia ambil Yasin atau Quran letak bawah bantai dia. Tak boleh. Kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, ayat-ayat Quran tidak boleh dilapik dengan apa pun. Walaupun kitab hadis ke kitab apa, tidak boleh duduk atas Quran. Quran kena duduk atas tu. Haram hukum dia. Ya, ada orang bubuh dalam ni pasal takut. Orang takut baca, bukan suruh bubuh dalam tu. Muslimin dirahmati Allah. Okey, baik. Maka dengki demikian itu tidak ditegah oleh syarak, bahkan disuruh pula oleh syarak. Hadis ini hasan lagi sahih. 266 masalah. Dengki seperti di dalam masalah 264 dan 265 itu harus. Apa maksud harus? Buat apa, tak buat pun tak apa. Ingat nak, dalam usul fiqh, dalam kaedah fiqh, syariat ni semua bermula dengan harus. Semua harus. Tapi dia akan berubah mengikut keadaan semasa. Siapa mengaji dia faham. Bukan kata mai terus kata hukum pak haram. Yang tu tak. Yang tu hukum yang qat'i. Contohnya macam sembahyang terus
fardu, terus wajib. Terus. Tapi macam aurat, asal dia harus. Lepas tu berubah. Pasal apa saya kata aurat harus? Telanjang. Telanjang hukum dia harus. Ambil yak mayang sambil, kan dalam bilik ya kan ada apa? Bilik ayak kan ada apa? Siapa berani angkat tangan dalam bilik ayak ada kain basah? Okey, kadang-kadang ada. Okey, baik. Apa hukum dia lepas kita mandi? Ataupun tuan-tuan tahu tak, sunnah Nabi SAW mengambil hadas besar adalah berwuduk dulu. Waktu berwuduk tu pakai apa? Tonteng dalam tu. Kan? Okey, apa hukum pula ada tonteng? Nak bilik ayak besar pula kata marah. Nak pergi ambil sabun tonteng, pergi ambil tu. Betul patah balik. Okey, sebab apa? Sebab tidak ada sehelai pun benang di tubuh kita. Yang dikatakan tutup untuk manusia tu sebab manusia ada. Dalam bilik ayak tak ada manusia. Yang ada malaikat. Malaikat tak masuk dalam bilik ayak. Takkan masuk. Yang ada pun adik-beradik yang makan asap tu ya. Jin. Jin ya duduk dalam tu dengan setan. Jadi menutup aurat kita, kata ulama dalam kitab, menutup aurat kita daripada dilihat oleh malaikat sunat. Kalau kita malu kat malaikat, tutuplah. Tu kan nampak apa? Memanglah malaikat pun tak nampak, tapi kita rasa malu pada Allah, malu pada benda gaib, tutuplah, sunat. Tapi tak tutup pun makruh saja. Ada kata harus, tak ada apa. Tapi tengok keluasan bilik. Berapa hasta? Kalau lebih pada 3 hasta bilik ayak kita, silap-silap jatuh wajib tutup. Tambah-tambah kalau tak ada bumbung di atas, bilik ayak zinc, rumah kampung kan. Dia tak pakai apa. Pak Long tu naik pokok nyok. naik nak ambil buah nyok, jadi cerita lain. Tak jatuh gitu lah. Tua tu. Tua tak tutup. So, ada hukum hakamnya. Tapi apapun hukum dia adalah bermula daripada harus. Makan, harus. Tapi kalau sampai lemah nak mangkit solat, nak mangkit ibadah tak boleh, maka jadi wajib. Tapi makan sampai boleh menyakit, jatuh haram. Dia berubah-ubah. Asal dia harus. Macam tu ya? Dia akan berubah-ubah. Dan kita tak boleh hukumkan tu. Makan haram. Mentang-mentang dia tak boleh makan, maka dihukumkan moral haram. Dia tak boleh makan, dia kena diabetes. Teh tarik tak boleh haram, teh tarik. Dia kerana dia habis walih mau tak boleh kena teh tarik. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Hukum tu duduk kat dia seorang ya. Maka dia asal dia harus. Faham dah tu? Itu cara mengaji, kaedah untuk kita letak hukum. Tapi macam sembahyang, mayang pun ada juga dia berkata. Ini ada khilaf tentang hukum menjamakkan solat. Ingat faham jamak ni ada 2. Satu jamak qasar kerana marhalah, kerana musafir. Yang kedua jamak qasar kerana meninggalkan waktu pertama. Ini qada. Dua-dua nama jamak, dua-dua nama berhimpun kan. Maka yang mana yang diharuskan ke atas kita? Yang diharuskan adalah ketika musafir. Diharuskan kita. Dalam mazhab Syafi'i harus jamak qasar. Dalam mazhab Hanafi sunat, dalam mazhab Hambali wajib. Beza. Dan pasal ada orang tanya saya baru kemarin tanya. Pasal apa pula harus tak? Sedangkan kita musafir. Dan saya tanya, abang mazhab apa? Saya Syafi'i. Syafi'i harus. Dia duduk pening, dia kelipuk. Sabit pun dia rajin ni keluar pin dia. Faham tak faham sudah. Kan? Bila kita faham yang kata bukankah itu hadiah, yang tu mazhab Hambali Hanafi, maka bila keluar jamak qasar, bila keluar jamak qasar, tak harus. Cuma yang berubah-ubah menjadi wajib, menjadi sunat kerana perjalanan kita tadi, perjalanan yang bagaimana. Sudahkah kita biasa lalu jalan tu? Tak biasa, maka sunat. Kalau perjalanan tersebut pula bermasalah seperti ada pencuri dan sebagainya, maka wajib kita jamak qasar. Faham tak? Faham tak? Itu baru jatuh. Bukan kata keluar terus boleh. Tak, tengok keadaan balik pada diri kita. Ni RNR merata, surau merata, duduk di Malaysia bukan duduk di Myanmar. Bukan duduk di Antartika, bukan pergi duduk negara bukan negara Islam.
Duduk tang ni berhenti ada masjid duduk tang ni. Adakah ia menjadi satu benda tuntutan? Harus kata. Menjadi hukum sunat, menjadi hukum wajib bersebab-sebab. Tu kalau berjalan untuk macam contoh saya masuk bagi faham yang kata harus. Dalam mazhab kita perempuan boleh tak keluar 2 marhalah perempuan? Tak boleh. Tapi kalau dalam mazhab Maliki pula, perempuan naik kapal ayak, naik kapal terbang pun haram. Dalam mazhab Maliki. Kalau nak keluar juga dia kena ada muhrim. Muhram. Dia kena ada. Kalau tak ada, tak boleh keluar, jatuh haram terus. Tu dia kata, boleh tak boleh? Lepas tu bila kalau tua. Kalau tua lebih pada umur sekian boleh tak? Boleh. Sebab apa? Orang tak teringin nak kacau. Kalau keluar dengan dai lincin nelofa kan, yang tu kena kacau, maka dia kena ada muhram dia. Yang itulah dia kata berubah-ubah mengikut keadaan. Faham tak? Itu maksudnya harus. Okey. Harus dengki ketika ini apakah dalil daripada Quran? Kata Imam Al-Ghazali, bermula dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, falyatanafasil mutanafisun. Artinya maka hendaklah gemar suka oleh orang-orang yang suka. Hari ini orang suka apa? Maka kita kena gemarkan kepada benda yang orang tu suka. Maka bila kita gemar, kita tak dapat, kita akan dengki. Betul? Kawan tu kayuh gerek. Dia pun terangin enggak beli gerek. Tengok-tengok 2,000 terbeliak je mata. Beli. Nak beli hak murah jenuh kayuh. Gear pun tak ada. Tu pun pada agak hak yang tak ada gear pun 300 juga pun terbeliak juga. Kan lah orang duk gila kayuh gerek. Ada satu ketika orang duk gila main badminton. Dia pun nak beli juga. Beli bukan calang-calang, beli hak yang Yonex. Beli RM5 tak mau. Gemar apa yang orang gemar. Hari ini orang gemar apa? Tapi mengikut benda yang diharuskan. Tapi benda yang haram tak boleh lah. Benda yang diharuskan. Benda tu baik tak baik? Kalau kata kita kayuh gerek kerana kita nak ikut sunnah Nabi SAW, iaitu menyihatkan badan, bersilaturahim dan sebagainya, maka dia sunnah. Okey, boleh. Tapi kalau kayuh gerek pasal hak 3 orang kayuh. Ada. Kalau kadang-kadang kita nak balik, nak pergi hantar anak pergi sekolah kan. Kayuh 3 orang. Mereka ini payah. Lepas tu ada 2-3 orang lah pula jantan duk ikut belakang. Kerana hak tu haram lah. Berubah hukum mengikut apa yang ada. Dia jadi pula hak perempuan pun kayuh. Laki pun bagi. Hak laki nampak Angry Bird, hak bini nampak Bukit Teguh. Kayuh laki bini, ya Allah ya Tuhan. Lepas tu ambil gambar pula bola AG. Tak ada maruah punya duk ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Adakah perlu kan pasal falyatanafasil mutanafisun? Maksud dia hendaklah Allah suruh, hendaklah kamu suka apa yang orang lain suka. Maksudnya dalam hal kebaikan. Orang suka main mengaji, hang kena suka. Orang suka berzikir. Ni dah masuk Rabiul Awal, patutnya kita kena garapkan dah. 1 hari 1000 kali dah selawat ke atas Nabi. Jangan duk tunggu bila-bila dah. Ni, moga-moga kita menjadi umat Nabi yang dapat syafaat Nabi SAW. Banyak dah, kena banyak dah. Dah orang tengok, orang buat maulid, kita pun nak buat. Tak apa, terus buat je. Boleh tak boleh? Ulama dah bincang. Muslimin yang dirahmati Allah. Cuma jangan benda yang diharamkan, benda yang tak boleh. Itu yang nak faham tak? Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, sabiqu ila maghfirah min rabbikum. Berlumba-lumbalah sekalian kamu kepada mengambil sebab ampun daripada Tuhan. Orang lain semua ada umur 40, 50 dan mula pi masjid surau. Sebab apa? Siapa boleh? Pi surau, pi masjid dia ranu. Pasal apa? Memang dah sebut dah. Pemuda yang hatinya mu'allaq, terikat dengan masjid, tetapi tak ada pemuda yang ikat hati dia di masjid. Pasal apa? Pasal dia kata nak mati lambat lagi. Betul? Dan siapakah penghuni yang meramaikan masjid? Ranum lah. Ranum dengan warga. Kan? Maka
Bila kita dah masuk warga 60 lah. Bila kita dah ranum dah. Ranum ni senang ya. Nak tahu kita ranum tak ranum bukan tunggu umur. Mau kalau sakit kerap, lupa kunci tak mana tu ranum lah tu. Tunggu nak luguh tu. Kelai dengan bini, hai tak tang lain marah tang lain. Tu tunggu hari lah tu. Maka orang macam tu, tempat dia di mana? Berlumba-lumbalah kamu mencari maghfirah. Maksudnya keampunan Allah. Pilah masjid, pilah. Tak usah duk gila lagi nak jadi hak nu, tak usah duk gila lagi nak jadi hak ni, tak usah dah, bukan masa kita dah. Bagilah orang lain pun nak jadi apa pun hak tu hak lah. Kita janji dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, terus. Kita masuk dalam Tabarut. 267 bab yang telah datang ia pada menyatakan berbenci-bencian antara seseorang dengan saudaranya. Okey. Ketahuilah kiranya saudaraku, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berbenci-benci antara seseorang dengan saudaranya ialah masing-masing tiada suka dan gemar kepada saudaranya. Meluat. Dia meluat. Mau tengok muka dia meluat. Mau tengok muka dia meluat. Memeluat dia tengok muka lah tu. Dia tengok ke belakang tak apa lagi. Kadang-kadang yang kata belakang pun dia tak boleh tengok. Kereta pun dia tak boleh tengok. Bumbung rumah pun dia tak boleh tengok. Dia meluat sungguh lah. Okey, benci. Maka yang demikian itu satu daripada usaha syaitan supaya binasa seseorang dengan saudaranya. Putus silaturahim, kawan syaitan. Kerana daripada benci-membenci itu jadi beberapa kebinasaan, antaranya yang bersaudara, iaitu datanglah hasad. Mula dengki ya, mula benci ya, mula dah hasad. Siapa yang kita dengki? Siapa yang kita dengki? Candul anggur. Siapa yang kita dengki? Orang yang kita benci. Tuan-tuan tengok macam ni. Saya selalu bagi, saya ambil kata-kata pada sahabat saya, guru saya, Syekh Aminuddin Abdul Rahim. Dia untuk guru. Dia bagi kata nak faham senang, dia kata ambil macam ni. Selalu dah saya rasa saya cerita dah. Seorang orang susah yang kita tak apa berkenan sebab kita orang senang. Bila kita senang kita bencilah orang susah. Orang susah ni belilah iswara. Iswara tu pula harga 3,000 lah. Start sebelum tekan kelas tu pun dia hap depan ada bunyi tu tak tahu macam-macam. Mau kalau apa dia nak bersalin perut, ingat bersalin dalam tu pula. Kita tengok pun kita benci, kita akan kata dalam duit tak ada pun gagah belilah, kereta buruk pun belilah apa sebab kita benci. Tapi kawan kita, maksudnya kita sayang lah, kita suka, beli kereta yang sama juga. Apa dia kita kata? Peminat kereta antik. Oh boleh pula kawan begitu tu. Sebab kita suka. Bila kita benci ni, kok mana dia buat semua tak kena. Begitulah bermulanya dengki. Kawan yang kita benci, mula dia benci, penyakit dia mula dengan benci. Bila kita benci, dia beli apa pun, semua kita rasa tak betul. Dia beli apa dia TV 40 inci, kata theater room, dia beli kereta, mau tak kena. Kawan kita beli sama juga, tak ada apa pun. Bermula daripada kebencian, maka datanglah hasad, yakni dengki. Ini disebut oleh ulama. Itu. Dan marah, maka datanglah marah. Tak boleh sikit marah. Anak dia pun marah. Tak boleh tengok anak dia. Kucing dia pun dia marah. Kucing tu memang prip. Tahu prip lah. Trip dia bagi. Allah. Kalau kawan dia, kucing kawan dia tak apa. Aku basuh lah, tembak lah. Mau kucing tu main prip. Dia ligan kucing tu tak cukup tanah. Datang tidak bertegur-tegur. Dia mula dia main dah. Datang berpukul-pukul, kita teruk dah, dan bermaki-maki dan lainnya. Punca daripada permusuhan dan kebencian. Tu yang maki sana maki sini tu. Punca dah. Okey, sebab dia benci ya. Dia tak boleh tengok kawan tu dapat. Dia tak boleh, dia nak juga.
walaupun dia tak ada senarai. Sekian, terima kasih. Kata Abu Isa At-Tirmizi, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Balik dua beranak, redha Allah Taala ke atas mereka dua. Ke atasnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Bahwasanya syaitan itu, okey, baik, lagi saya cerita apa syaitan, apa itu syaitan, adakah dia makhluk ataupun sifat. Sesungguhnya sudah putus asa bahawa menyembah akan dia oleh orang yang sembahyang. Dia putus asa dah. Kalau siapa sembahyang, dia putus asa. Yakni orang yang sembahyang itu tidaklah harap pada hatinya mau menurut kejijikannya. Betul? Apa dia? Gadget. Keceknya. Dan kecek tu cakap. Ngomong-ngomong. Keceknya dan tipu dayanya. Orang yang sembahyang ni, orang betul-betul khusyuk. Hak mayang tak tahu hala tu kena juga. Hak yang khusyuk, dia takkan menurut cakap syaitan, dia tak akan ikut tipu daya syaitan. Orang yang betul-betul sembahyang. Balik kembali jadi kafir. Walakin fit tahrish bainahum. Dan tetapinya tiada putus ia memperbencikan. Walaupun dia tak boleh kacau orang sembahyang, walaupun dia tak boleh tarik bagi jadi kafir, satu lah dia bagi poin apa? Benci, membenci antara kita. Kalau dalam hati ada perasaan benci, kita sudah kena hasutan syaitan. Itu sebab Nabi SAW tanam rasa kasih sayang, tanam rasa cinta mencintai. Itu hak yang Nabi bawa. Tengok dia seluar pendek pun kesian, sayang. Bukan kata pi kata terus, sayang. Tengok hak ni, sayang. Atas sayanglah kita tegur. Dia tengok yang ni, oh, atas dasar sayang. Jangan benci, sebab benci itu bermula putik hasutan syaitan. Ada tak siapa benci-benci tak? Gelak. Okey, ada tak? Ada. Maka hak awal pertama tadi, khosat pertama, lintasan pertama tadi, tak apa, tak berdosa lagi. Memang siapa tak ada benci? Bohong. Okey, ada. Tapi yang keduanya akal berfikir. Yang ketiganya baru dikira antara dosa. Nak turut atau istighfar. Itu je. Tiba-tiba benci. Malam ni dapat satu ni. Tengok-tengok tak boleh benci. Tengok. Demai juga. Astagfirullah. Tu je dalam hati. Kan? Tata dia start motor dia pula. Motor dia 1000 cc. Bunyi. Oh, astagfirullah. Aduh, dia tak boleh. Dia tak boleh. Tata kawan pula letak handphone pula. Harga 7,000. Allah. Oh, astagfirullah. Nampak? Siapa yang putikkan awal tadi? Iblis, syaitan. Okey. Macam ni, syaitan. Syaitan ni ada kata ulama, dia bukan makhluk, dia sifat. Kata Allah yarham Ustaz Ismail Kamus, syaitan ni dia bukan makhluk, dia adalah sifat. Sifat kejahatan bagi manusia dan jin. Kalau manusia yang jahat, dia merupai syaitan. Kalau jin yang jahat, jin tu syaitan. Sebab minal jinnati wan nas. Syaitan tu bukan makhluk, tapi syaitan adalah sifat kejahatan yang telah dicipta oleh iblis. Faham betul? Okey. Tentera-tenteranya. Maka syaitan ni lah, sifat ni lah akan merasuk jin, makhluk Allah jin, manusia, makhluk Allah manusia, supaya jadi jahat atas arahan iblis. Faham betul? Okey. Ada kata, satu pendapat kata syaitan tu makhluk. Syaitan tu makhluk.
hak yang zaman Nabi Sulaiman yang memerintah syaitan. Kalau kita tengok balik, hak yang memerintah syaitan tadi, yang memerintah tadi bukan syaitan, memerintah tadi adalah jin. Dia perintah jin. So bila kita tak faham jin dengan syaitan, memang kita tak boleh faham. Sedangkan dalam manusia pun ada syaitan. Siapa? Hak jahat tu tadi. Hak mana kelaku jahat, itulah syaitan. Macam Mak Nispu kata, syaitan. Tak Mak Nispu kata, kat yang apa dia, seniman Muja Lapuk tu. Syaitan, kata dia pun jatuh. Boleh. Okey. Okey lah. Okey, nak faham, nak ambil pun tak apa, tak mau ambil pun tak apa. Syaitan tu sifat ataupun makhluk, Allahu a'lam. Sebab benda ni benda gaib. Muslimin yang dirahmati Allah, bila sampai perasaan benci, mula putik-putik, tengok ya, meluat. Siapa dia buat bagi kita meluat? Politik. Kerana politik. Siapa dia? Tu kepala-kepala atas. Saya cukup meluat pokok ni. Pasal depa lah memulakan putik-putik kebencian dalam diri kita. Kadang-kadang ada hak kawan boleh putus kawan kerana politik ya. Tak pi makan kenduri kerana politik ya. Hukum sana, hukum sini. Yang itulah punca dia. Asal dia daripada sifat manusia. Memecah belahkan supaya menjadi berkelompok-kelompok. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus sudah putus asa. Mana tadi? Hai sakan bunyi. Walakin fi tahrisi bainahum, dan tetapinya tiada putus dia menanam kebencian. Maka apabila sudah benci seseorang akan saudaranya, dapatlah memasukkan barang yang membinasakan. Maka datanglah sifat-sifat mazmumah yang 10 Imam Ghazali kata. Asal hak awal sekali dengki. Mula dia tanam benci lah. Kalau dia sayang, dia tak dengki. Adik-beradik kita yang kita sayang, dia dapat mak duk bagi kat dia pun, kita sayang adik kita. Kita tak benci kat adik kita. Tapi kalau kita dengki kat adik kita, mak bagi apa pun, kita akan berdengki. Sebab apa? Dah ada benci. Nak tahu anak kita tu dia ada sifat dengki, tengok dia benci dah kat adik dia. Macam mana dia benci dah? Dia tak ada sifat bila kita bagi sesuatu, dia kata bagilah lebih ke dia lah, dia tak bagi. Kita nampak dah, dia dengki dah. Dengki tadi mula daripada sifat benci. Tapi kalau dia tak kisah, sebab si kakak dia berkorban, adik-adik dia dapat, dia tak dapat, tak apa. Adik-adik seronok, kakak pun seronok. Ni seorang penyayang. Kan, adik-adik dia dapat, adik dia makan lebih, kata menung kat dia saja 3 ekor. Kok boleh makan seekor. Tak apa, adik makanlah. Macam cerita si pekan dengan si yang mak pula bodoh. Mak pula nak makan telur ke tembakul pula dah. Kan, lah kena ngap dek batu, ambil batu belah tu tangkuk dekat dengan rumah saya. Tak tahu dia berkata macam mana nama boleh naik pun tak tahu. Muslimin yang dirahmati Allah, kalau sifat kasih sayang ni kita tak kisah, kita tak dapat, mungkin Allah tak faham lah. Kalau kita tak dapat faham macam ni, mungkin Allah takdirkan aku tak dapat, mungkin Allah nak bagi lebih hebat. Ni bila tengok sikit orang dapat, kita tak dapat, dengki. Sebab bermula daripada kebencian. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey nah, terus benci saudaranya, dapatlah memasukkan barang yang membinasakan antara keduanya. Okey, hadis ni hasan. Hasan pasal apa? Pasal hadis ini panggil hasan li ghairi, sebab hadis yang dibawa oleh Imam At-Tirmizi tak kuat, tapi tengok dalam Bukhari atau Muslim ada matan yang sama, maka disandarkan dengan matan yang ada dalam sahih, maka hadis tadi terus jadi kuat, dipanggil hasan. Itu cara mengaji hadis. Terus sikit ya, bab majaa fi islahi dzatil bain. Baik yang telah datang ia pada menyatakan memperbaikkan hal ehwal yang tiada ada di antara dua yang berkelahi. Macam mana kita nak meleraikan orang yang sedang berkelahi? Ketahuilah kiranya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Memperbaikkan orang yang berkelahi itu ialah memberi bersetuju semula antara keduanya. Nak bagi mereka setuju balik dengan apa yang telah mereka khilaf. Kemudian dapat daripada telah berbenci-benci dan bermarah-marah dan berjauh-jauhan, maka memperbaikkan antara dua yang berkelahi dan berseteru-seteruan tidaklah dapat dengan mudah. Bukan senang nak bagi pilot balik benda lama dah duk berkelahi. Pasal kes mereka lah, sampai 40 tahun lah. Kan? Contoh lah. Kerana setengah perkelahian dan perceraian itu kuat sebab kuat yang jadi berkelahi tu. Takat kerana lembu pun berkelahi tu bodoh. Kalau takat kerana sikit pun berkelahi tu nampak sangat kata tak cerdik. Ni benda hak yang memang benda berat, maka bukan senang. Tapi kalau takat bab lembu boleh senang, ya. Hak benda-benda kerana remeh senang lah. Ni pasal kerana benda berat memang payah. Ada berhajat kepada helah. Dia kena ada helah orang kedua, orang tengah. Kena ada anak. Maka belajarlah ilmu ni daripada Abang Jamil. Dia kena ada helah. Helah di sini boleh tak? Dia panggil bohong. Mana ada bohong sunat? Sunat tu perbuatan Rasulullah. Topi bambik pula bohong sunat pula. Sunat tu buat dapat pahala, tinggal berdosa. Takkan boleh bohong lalu. Bohong yang diharuskan, bohong darurat dia panggil. Ni kita nak masuk ni. Bila kita nak perlaikan, perlai bagi depa bagi elok balik, boleh kita berbohong di sini. Boleh buat bohong pi lah. Contohnya saya nak percepatkan, tapi nanti kita akan masuk juga dalam kitab Baharul Mazid, dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kata apa? Contohnya A dan C ni berkelahi. B pi kat A, dia kata C tak ada apa dah, tua-tua dah, dia tak ni apa. Dia bohong lah. Kan? Dia kata C tak ada apa pun, dah ni dah tua-tua dah kita ni. Lah A kata aku tak kisah. Dia kan, aku ni tak kisah kalau ada. Kita tengok dalam duk main bohong tu tadi, nampak boleh dah kena getah dapat lor ni. Okey, tapi pula si B ni pi pula kat C. A ni bukan apa-apa, tak ada apa dah. Bohong ya benarnya, kan? Tak ada apa dah pun, tua-tua dah ni. Lalah dia pun tua-tua dah, sungguhlah tua dah kan. Aku pun tak kisah. Nampak dah. Aku pun tak kisah. Lalah kita buat sesuatu untuk bagi dia berjumpa. Buatlah satu cerita apa pun. Cerita Abang Jamil boleh buat, takkan kita tak reti buat ke? Buat bila cerita bagi dia duduk sekali ke? Benda tu kita yang rancang, bukan mereka antara kedua yang merancang. Ya, diharuskan bohong macam tu. Untuk fa'aslihu baina akhawaikum. Apa dia fa'aslihu baina akhawaikum? Maka damaikanlah antara saudaramu. Hak tu waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu tu. Hak tu yang paling terbaik. Jangan pula jadi apa? Dia katakan hak ni loh, hak nak awal-awal lempak lah neraka ni pok ni. Mau dah bab pelaga dia. Patutnya kita jadi fa'aslihu. Kita kena jadi orang yang mendamaikan, bukan orang yang melengkupkan. Baru dengar sikit, kita lah hak jadi penambah cita rasa dia, penambah aji lah. Bagi lagi pula. Saja dia katakan itu. Siap dengan hak tarik tu. Macam orang tu pun dengar, ish. Hak tu yang kita tak mau. Sepatutnya, takkan kot dia kata macam tu. Mau jadi fa'aslihu baina akhwaikum. Dalam masyarakat kita, dalam komuniti kita, bila kita hidup, inilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenar-benarnya. Bukan kata kita, di antara dia punca dia berbenci-benci. Di antaranya kerana nak menunjuk-nunjuk. Di antaranya sebab nak tunjuk kata kita ada kuasa. Di antaranya adalah kerana kita nak tunjuk kata kita takbur. Sebenarnya punca dia. Cuba kita ada rendahkan diri, tawaduk dan sebagainya. Hak yang mana yang diajar oleh Nabi SAW. Cepat memaafkan orang lain. Yang tu je. Memang memaafkan tidak boleh memadam kisah lalu, tetapi boleh memperbaiki masa depan. Kalau duk fikir masa depan bukan hanya di dunia, di akhirat tu kena pandang juga. Jangan duk kira aku tak boleh jumpa di mahsyar.
Ingat senang kamu aku nak jumpa di mahsyar tu. Kalaulah kita, ada hadis nak, kalaulah kita dah jadi ahli syurga, kita dah boleh masuk. Allah Ta'ala tunggu Ustaz. Dia minta untuk dibicarakan dengan hang. Oh pula dah aku nak masuk syurga. Tak. Dia dulu buat salah dengan hang. Pasal apa dulu hang tak maafkan? Dia minta dibicarakan. Yang Pak Long tu pula sikit punya teruk dah tu. Kita dah tak boleh masuk syurga lagi. Jangan dibawa masalah ke sini, di dunia ke akhirat. Tu sebab kalau kita kata menyelesaikan masalah, kalau boleh jangan dalam mahkamah lah, biar di luar mahkamah. Pernah kan? Itu di dunia pun dah ada. Sebab bila dah masuk mahkamah dia jadi panjang. Begitulah dengan mahkamah Allah. Kita dah boleh dah nak masuk syurga, tiba-tiba Allah sat dia tuntut. Bukankah hari itu hang kata hang tak memaafkan dia, hang nak bicara di mahsyar? Dia mailah dengan mengeliat ada yang berjalan dengan dagu, ada yang berjalan kaki naik ke atas di mahsyar. Ikut keadaan kita lah, dosa kita mai jumpa kita. Allah, lama mana pula, tunggulah beratus tahun akhirat pula. Adalah lebih baik maafkan di dunia. Sampai ada hadis Nabi SAW, nak maaf tak maaf, lepas tu Allah tunjuk kita syurga. Allah tunjuk syurga, nikmat syurga. Sampai satu tahap kalau kau maafkan dia, dua-dua boleh masuk syurga. Tapi kena faham di sini, bukan dah faham di sana. Faham di sini. Memang kita tak ni, khata kita, maruah kita, maafkanlah. Muslimin yang dirahmati Allah. Inilah masalah dalam masyarakat kita. Apa-apa sikit kita jumpa di mahsyar, merangkak jumpa aku, mau kalau dah hang dah boleh masuk syurga, masuk teruslah. Jangan bawa sampai ke pengadilan di hadapan Allah. Payah. Adalah lebih baik maafkan teruslah di syurga, di dunia. Adalah lebih baik. Sebab memayahkan kita. Orang berhutang dengan kita. Kita duk kata tak, aku tak kira. Khairat pun akhirat lah. Dengar 2 kupang 5 duit. Kan? Wah, kira lah. Dia nak bayar juga di sana. Dia bawa apa? Batu daripada api neraka nak main kat kita. Nak bayar hak tu, nak terima tak terima, dah jadi dah tu, dah delay dah kita nak masuk syurga. Lepas tu hak terpaksa terima benda tu, hang kena terima. Sudah. Pasal apa tak halalkan RM2 5 kupang tu tadi, 2 kupang sama duit tu tadi. Rokok sebatang apa hari tu depau. John kekor. Muslimin ni rahmati Allah, maafkannya lah kalau takat-takat remeh-temeh tu. Sebab apa? Menyusahkan kita memasuki syurga Allah. Takat tu saja tuan-tuan, minta maaf. Nanti kat ni kita akan masuk cuma sebagai satu selingan untuk kita fikirkan siapa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa kita di antara kita dengan sahabat dan saudara kita. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala keburukan itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.